baju sama lagi. Bertemu kembali kita dan video kali ni saya nak senaraikan smartphone terbaik di bawah harga RM700 dan juga RM600. Sebab dalam video lepas ramai tertanya-tanya tentang sebuah smartphone iaitu Redmi 10C kan. Sabar dalam video kali ni. Let's go. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk penilaian saya, mengikut saya akan sertakan untuk setiap jenis peranti ataupun setiap jenama peranti. Kemudian saya cari yang baru-baru saja, saya tak cari yang second hand. Jadi sebelum saya mula di bawah RM600, saya nak bagi tahu anda bahawa RM600 ni paling busuk-busuk lah anda boleh dapat kan. Sekurang-kurangnya 64GB memori. Kalau anda dapat 32 tu, satu smartphone yang kemungkinan lama ataupun memang tak berguna lah. Dia punya spek memang lowest lah tu. Jadi elakkan daripada membeli 32GB. Lagipun kalau bahasa sekarang 64 tu pun sebenarnya tak cukup. Jadi kita mula dulu kita punya senarai peranti kali ni dengan harga di bawah RM600. Pilihan saya yang pertama ialah Oppo A16. Sebenarnya Oppo A16 ni pernah saya listkan dalam video sebelum ni di bawah RM500. Tapi yang ini varian dia yang lebih besar. Varian kali ni ialah 4GB RAM dan 64GB memori. Apa yang Oppo A16 ni tawarkan dekat anda ialah dia ada side fingerprint. Tengok, nampak moden kan? Kemudian kita ada skrin 6.51 inci dengan Helio G35 dan juga bateri 5000mAh. Dia ada 3 kamera setup kat bahagian belakang. Kamera utama dia ialah 13MP. Yang lain tu hanyalah 2MP saja dan kamera depan 8MP. Peranti kedua yang saya senaraikan kat sini ialah Vivo Y20 2021. Yang ini pernah saya senaraikan dulu. Harga dia dijual sekitar RM569, hadir dengan 4GB RAM dan 64GB memori. Sebenar-benarnya lah dia punya spek ni sama je macam Oppo A16 tadi. Cuma bagi anda lah, team Vivo ataupun team Oppo kan, anda pilih yang mana. Kalau Oppo ni nampak futuristik sikit. Sebab Vivo ni dia macam agak lama. Kalau tengok dia punya chipset ialah P35 pada MediaTek Helio. Jadi dia tak ada lah G35. Tapi prestasi dia sebenarnya lebih kurang je. Bateri dia 5000mAh dan kamera setup dia sama. 3 kamera setup, 13+2+2 dan juga kamera depan 8MP. Tetap sama, jenama je lain. Next, peranti seterusnya yang ini best kita nak bincang iaitu Motorola E40. Motorola lama tak dengar kan? Dan saya dengar macam Motorola dengan Lenovo ni lebih kurang je sebenarnya. Dijual dengan harga RM569, anda dapat varian 4GB RAM dan 64GB memori. Dan apa yang menarik kat sini ialah dia menggunakan chipset pada Unisoc T606. Sejujurnya saya tak pernah guna T606 ni, tapi prestasi untuk Unisoc ni one of the best lah untuk peranti bajet sebab harga dia agak murah dan prestasi dia memuaskan. Hadir juga dengan skrin 90Hz kat sini yang mana tak boleh ditawarkan kat mana-mana jenis peranti lain. Yang ini special sikit. Dia juga ada 3 kamera setup tapi kamera utama dia ialah 48MP diikuti dengan 2 dan juga 2. Kamera depan yang 8MP. Yang ni nampak menarik penawaran dia. Satu jenama yang baru dikeluarkan dekat Malaysia, pengenalan yang baru, cuma mungkin marketing ni tak power sangat kot. Saya pun sebenarnya baru dengar dan saya pun tak pernah pegang lagi lah dia punya peranti kan. Jenama tersebut ialah jenama Tecno dan peranti tersebut ialah Tecno Spark 70. Kenapa saya masukkan dalam list ni? Sebab dia punya spek tu mengikut aliran semasa tau. Kalau tengok 4GB RAM dan 64GB memori, harga RM599 kat sini, bateri 6000. Bateri 6000 bateri dah besar. Kalau sebenarnya kita ada 5000 je. Kemudian dia pakai Helio G35 untuk chipset dia. Kamera utama ni lah 48MP dan kamera satu lagi di remain untuk misteri. Saya tak tahulah kenapa dia nak buat misteri sangat kan. Mungkin tak sampai 2MP kot kan. Dan kamera depan ni ialah 8MP. Jenama paling ramai orang minat dekat dalam Malaysia ni kan, iaitu jenama Realme. Dan pilihan saya ialah Realme C21Y. Why saya pilih C21Y? Sebabnya ialah dia gunakan Unisoc. Unisoc T610 lebih berkuasa pada T606 tadi. Spek-spek lain sebenarnya lebih kurang je. Size screen dia pun lebih kurang macam 6.5 inci, bateri 5000. Kamera setup dia 3 tapi kamera utama ni ialah 13MP. Dan kamera depan ni ialah 5MP. 5MP je Realme. Serius lah. Dekat sini kita nak serius sikit sebab ini jenama yang boleh katakan ada orang minat tapi dia macam kurang popular dekat Malaysia iaitu Infinix.
Pilihan saya ialah Infinix Hot 11 Play. Ada dekat Malaysia dah. Sebab apa saya boleh katakan peranti ni antara yang terbaik dari segi peranti-peranti lain yang saya dah listkan tadi, ialah kita ada skrin yang besar 6.82 inci babe. Kemudian kita ada bateri 6000 mAh. Itu key point dia. Tapi dia punya chipset tu biasalah kan. Kita ada Helio G35. Tapi dengan harga macam ni dia dah satu standard. Kamera utama dia ialah 13 megapiksel. Satu lagi kamera Infinix nak biarkan misteri juga kat sini. Dan kamera depan dia ialah 8 megapiksel. Dan peranti pilihan saya di bawah harga RM600. Tak lain tak bukan pilihan anda juga, iaitu Redmi 10C. Seriously, kalau saya cakap Redmi 10C pada awal listing tadi, saya rasa tak ada siapa dah nak dengar saya punya cakap ni kan. Jadi Redmi 10C ni ditawarkan dengan 4GB RAM dan 64GB memori. Harga dia ialah sekitar RM559 dekat sini. Benda yang menarik ialah kita ada skrin yang luas 6.7 inci. Mungkin tak seluas Infinix, tapi 6.7 inci tu dah cukup luas. Kemudian dia gunakan Snapdragon 680. 680 memang berkuasa ditambah dengan harga macam ni. Bateri dia standard je 5000 mAh. Kamera utama dia pun bagus 50 megapiksel dan kamera yang kedua dia ialah 2 megapiksel. Yang ni dia tawarkan, dia bagi tahu. Dan untuk kamera depan dia biasa saja, iaitu 5 megapiksel. Jadi dekat sini kalau anda bukan peminat Xiaomi ataupun Redmi, anda boleh pilih lah selain pada peranti Redmi ni kan. Saya dah senaraikan pada awal lah tadi. Jadi kita nak pergi ke kategori seterusnya di bawah harga RM700. Dan sebelum saya mula untuk kategori di bawah RM700, untuk beritahu anda lah, anda ada bajet macam ni, anda mesti wajib dapatkan sebuah smartphone memori dia sekurang-kurang 128GB. Sebab kalau anda beli dengan harga macam ni tapi dapat 64, kemungkinan prosesor dia padu lah, itu saja. Tapi tak berguna juga sebab sekarang ni prosesor padu tapi kita punya apps ni dah berat tau. Macam anda download PUBG Mobile ke apa kan, 64 tak cukup dah. Jadi anda beli 128 ni untuk future pro. Jadi kita mula dengan penawaran pertama, iaitu Samsung Galaxy A12. Peranti ni sebenarnya kalau saya tengok balik dia basic sajalah, tapi disebabkan dia penawaran Samsung yang terbaik sekali dalam harga macam ni, saya listkan lah. Harga dia ialah RM699, 6GB RAM, 128GB memori. Dia ada 65 inci skrin dekat sini, 5000 mAh bateri, 15W fast charging. Chipset dia agak ketinggalan sikit, iaitu Helio P35 sahaja dengan harga macam ni. Tapi dia ada 4 kamera setup dekat bahagian belakang. Kamera setup dia ialah 48 megapiksel, 5 megapiksel, 2 dan juga 2. Dan kamera depan dia ialah 8 megapiksel. Peminat Samsung boleh dapatkan satu. Peranti seterusnya yang mana kalau tengok untuk buat masa sekarang macam harga dia tak lari sikit lah kan. Tapi ini penawaran yang mana anda dapatkan sebuah peranti 5G dengan harga murah. Peranti tersebut ialah Poco M3 Pro 5G. Harga dia ialah RM699, tetapi anda dapat 4GB RAM 64GB sahaja. Dekat sinilah saya cakap dekat anda. Anda dapat chipset powerful tapi memori sikit. Dia gunakan chipset Dimensity 700 kat sini. Ada 5G yang support dekat Malaysia sekarang, jadi tak perlu risau. Dia ada bateri 5000 mAh dengan fast charging 18W dan dia ada skrin 90Hz kat sini. Dia ada 3 kamera setup kat bahagian belakang, 48 megapiksel main kamera, dia tambah dengan 2 dan juga 2. Kamera depan dia ialah 8 megapiksel. Redmi 10C hadir dengan harga RM629 dengan penawaran spesifikasi 4GB RAM, 128GB memori kat sini. Menariknya skrin dia agak besar, 6.71 inci, Snapdragon 680 dekat sini. Bateri dia 5000 mAh. Tak nak cerita banyak, kamera dia lah yang agak mengagumkan, 50 megapiksel tambah 2 megapiksel. Kamera depan ialah 5 megapiksel. Seterusnya peminat Realme. Yang ini macam nak cerita banyak sikit, iaitu Realme Narzo 50A Prime. Penawaran sebenarnya agak bagus tau. 4GB RAM, 128GB memori, harga dia sekitar RM649. Dia ada skrin yang besar 6.6 inci, bateri 5000 mAh dan dipakai chipset yang berkuasa, iaitu Unisoc T612. Kamera dia pun agak mengagumkan, 50 megapiksel kamera utama. Kita ada kamera seterusnya 2 megapiksel dan satu lagi lah 0.3. Nampak? Realme ni tak malu, dia kata 0.3 ada kat sini. Kamera dia ialah 8 megapiksel. Cuma yang menyedihkan daripada Realme ni ialah dia
tak bekalkan charger. Serius dah Realme kan. Zaman bila ni? Orang beli peranti kelas permulaan ataupun pertengahan ni nak pakai charger. Bukan beli flagship. Flagship tak apa, boleh beli asing. No hal, charger je pun. Tapi kalau yang biasa-biasa ni mungkin dia beli peranti setahun sekali kan, ataupun mungkin setahun sekali selalu sangat lah. Mungkin 3 tahun sekali dia nak charger baru kan. Peranti seterusnya ialah peranti daripada import luar negara, daripada China, iaitu kita ada Uminigi Bison. Inilah peranti yang mana dia ada ketahanan yang lasak tau. Rugged phone orang kata. Harga dia ialah RM699, ditawarkan dengan 6GB RAM, 128GB memori. Menarik dia, skrin dia 6.3 inci, dia ada ketahanan IP68 ataupun IP69K. Bateri dia 5000 mAh. Tawaran kamera dia pun menarik. Kita ada kamera utama 48MP kat sini. Diikuti dengan 16MP, 5MP dan juga 5MP. Tengok, peranti luar negara tak tawarkan 2MP. Kamera depan dia 48MP. Sebab bila saya tengok balik, saya tak nak listkan kan, tapi bila tengok balik, ini macam satu benda yang berbaloi. Cuma anda faham lah, rugged phone ni ialah sebuah smartphone yang kemungkinan besar memang tebal dan juga berat. Tak semua orang akan pakai rugged phone. Jadi kalau nak pakai rugged phone pergi beraya tu macam tak kena lah kan. Dah lah besar tebal, nak tunjuk kat siapa kan, nak baling-baling ke. Jadi kita nak mengumumkan satu peranti yang boleh dianggap sebagai di dalam hati saya untuk kelas harga di bawah RM700, iaitu Honor X7. Seriously, saya tak pernah review lagi Honor X7. Saya pernah review Honor X8 dan juga X9. Nak tengok ada dekat channel saya ada sediakan. Apa menarik tentang penawaran Honor dia lah, ada GMS ada Google Mobile Service. Yang tak ada Google saya tak nak masuk kan, nanti anda beli rugi. Penawaran dia ialah 4GB RAM dekat sini dan juga 128GB memori. Nampak macam Redmi 10C kan, tapi 4GB RAM dia ditambah dengan 2GB. Digabungkan sekali kat sini 2GB tambahan daripada external memory dia. External memory daripada memory dia dah senang kan. Dijadikan 6GB dan untuk multitasking ni memang smooth. Saya dah test dah. Penawaran 6.74 inci screen, kita ada 90Hz lagi, kita ada 5000 mAh dengan 22.5W charging. Dia gunakan chipset Snapdragon 880, jadi anda tak boleh cakap ini sebuah smartphone yang tak berapa best, tak perform. Kemudian kita ada kamera utama 48MP dan kemudian diikuti dengan 5MP. Kamera depan ni ialah 8MP. Jadi kalau tanya saya, memang saya boleh kata bawah RM600 saya akan pilih Redmi 10C. Kalau bawah RM700 saya akan pilih Honor X7. Dan peranti-peranti yang saya listkan tadi itu macam spek dia ada jurang yang agak besar sikit lah, sebab tu saya kurang recommend. Tapi tak bermakna dia tak elok. Daripada anda beli mungkin jenama Oppo kan, tapi anda beli yang model-model lama, tak payah, anda ambil yang saya recommend ni, lagi bagus, lagi better. Jadi apa pendapat anda suka tak dengan listing kali ni kan? Jangan lupa share kat kawan-kawan. Kesian kat kawan-kawan nak pilih ni. Kita nak beli phone Vivo apa ni, ataupun phone Oppo apa ni, ataupun phone Realme tak ada charger ke kan? Buatlah pilihan yang bijak dengan duit anda. Bukan senang nak cari. Jadi macam biasa, jumpa, like, subscribe juga share. Nantikan episod seterusnya untuk peranti di bawah RM1000. Kalau anda ada macam penambahbaikan ataupun saya tersalah tulis kat dalam video ni, tinggalkan komen kat bahagian bawah, mungkin saya akan edit kan. Mungkin ada peranti yang rasa nak masukkan dalam ni, anda komen kat bahagian bawah. Tolong kawan-kawan kita. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Nak mari lagi ke? Belum ni.